Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So sekali lagi saya ingin membawakan Anda, mungkin Anda tidak perasan dengan berita-berita baik yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita semasa dalam membentangkan Belanjawan 2025 Malaysia Madani ya semalam. Jadi ini adalah manfaat kepada rakyat, khususnya golongan rentan, golongan B40, miskin tegar dan sebagainya. Jadi ya, menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat semua. Dan saya percaya ini berita baik ini adalah dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, izinkan saya untuk membawakan Anda dan menonton bersama kenyataan ataupun pengumuman yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita sendiri. Tidak lain tidak bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sekali lagi mari kita tonton video ini. Perlu ditekankan bahawa langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki pengurusan, meluruskan ketimpangan, mengelak ketirisan, termasuk kebijakan penyelesaian subsidi, peluasan hasil-hasil, adalah di antara lain mengupayakan bantuan yang lebih bermakna kepada rakyat. Rakyat masih terus mengeluh kerana terpaksa berdepan dengan apa yang dianggap sebagai kos yang meningkat. Sebab itu, kita berikan peningkatan tertinggi kepada STR dengan sumbangan asas rahmah. Saya ingin umumkan, pada tahun ini, program asas rahmah SARA untuk rakyat miskin dan STR, sumbangan tunai rahmah, akan mendapat peningkatan terbesar dalam sejarah, 13 bilion ringgit. Ini akan memberi manfaat kepada 9 juta penerima atau 60% penduduk dewasa negara. 4.1 juta penerima STR akan menerima SARA sebanyak RM100 sebulan ketimbang 700,000 penerima sebelum ini. Bantuan SARA dikreditkan dalam MyKad. Penerima bermula April 2025 dibelanjakan untuk membeli barangan asas, minuman, ubatan, barang persekolahan dan lain-lain. Dan 600 pasaraya akan disediakan untuk bersama dalam bidang ini. Kategori bujang tidak ketinggalan. Mereka akan mendapat STR RM600. Penambahan ini adalah 3 bilion ringgit. Penambahan yang tinggi membolehkan kadar maksimum diterima. Maknanya isi rumah meningkat kepada RM4,600. Kita akui dan mendengar terus rungutan demi rungutan tentang kos sara hidup. Lantaran itu kita mengambil langkah serta kebijakan ekonomi yang merupakan peningkatan peruntukan dan kadar maksimum bantuan tunai yang pernah diberikan oleh kerajaan. Ini juga akan ditambah melalui peningkatan peruntukan bantuan tunai di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat meningkat kepada 2.9 bilion ringgit bantuan oleh JKM. Kadar bantuan bulanan kepada rakyat miskin ditingkatkan. Kadar bantuan warga emas dinaikkan kepada RM600 sebulan. Kadar bantuan kanak-kanak keluarga miskin dinaikkan kepada RM250 sebagai bagi anak berusia 6 tahun ke bawah. RM200 bagi anak lingkungan usia 7 tahun hingga 18 tahun. Untuk wilayah persekutuan, kerana dia tidak ada kerajaan negeri dan selalunya bantuan ini ditambah oleh kerajaan negeri masing-masing. Oleh kerana wilayah persekutuan tidak punya kerajaan negeri, kadar bantuan am dinaikkan kepada RM150 dengan kadar maksimum sekeluarga RM500 sebulan. Saya percaya kerajaan negeri yang sudah terus mengadakan program ini ataupun kalau boleh ditambah. Jadi jika dihitung keseluruhan bantuan STR, SARA dan JKM tidak termasuk zakat dan bantuan negeri atau bantuan NGO, isi rumah miskin dengan 3 anak di Malaysia layak menerima bantuan lebih RM13,000 setahun. Yang ini peningkatan yang tertinggi yang pernah diperkenalkan.
Untuk warga mas miskin, layak menerima bantuan lebih RM10,000 setahun. Ini bermakna tidak ada rakyat di Malaysia yang berpendapatan kurang RM1,100 sebulan. Paling miskin sekalipun mesti ada minimum RM1,100 sebulan. Ini tanpa dimasukkan bantuan yayasan, zakat, kerajaan negeri. Maka tanggungjawab kita nak pastikan tidak ada keciciran. Maka JKM, ICU, JPM harus bergadi bahu dengan semua kementerian menggandakan usaha verifikasi golongan miskin. Seluruh jentera kerajaan digerakkan bagi menggembleng kekuatan, mengawal harga dan bekalan barangan untuk termasuk menghapus tembok penguasaan kartel yang meratah keuntungan maha besar daripada wang rakyat. RM1 bilion disediakan untuk menganjurkan ikhtiar menangani kos sara hidup. Ini meliputi program Payung Rahmah ditingkatkan pada RM300 juta. Jualan rahmah diperhebatkan di semua DUN setiap bulan. Semua DUN. Tak kira di mana. RM700 juta dikhususkan untuk memperbanyak saluran program kos sara hidup lain bagi mengawal harga barang, termasuk melalui usaha sama dengan pengusaha pasar raya, pasar borong, kedai runcit, pasar tani, koperasi sebagainya. RM250 juta untuk mengedarkan barangan keperluan asas di kawasan pedalaman dan desa, termasuk memperluas ke kawasan baru di Magandai, Kota Marudu dan Nangga Pelawan Bintulu. Saya ingin mengumumkan pelepasan cukai pendapatan individu atas bayaran premium insurans pendidikan dan insurans perubatan dinaikkan kepada RM4,000 untuk meringankan beban. Pelepasan cukai pendapatan individu bagi perbelanjaan perubatan sehingga RM10,000 adalah juga meliputi bayaran perubatan dilakukan oleh pembayar cukai di bawah produk insurans dan takaful perubatan. Pengecualian cukai pendapatan ke atas pendapatan yang terbit daripada sumber luar negara telah tertakluk kepada cukai pendapatan dari negara sumber serta diterima oleh individu Malaysia. Diberikan secara bertempoh sehingga 31 Disember 2026, dilanjutkan sehingga 31 Disember 2036. Kerajaan Madani sentiasa menitik beratkan soal pendapatan rakyat. Penstrukturan ekonomi hanya dianggap berjaya apabila rakyat meraih gaji dan upah yang bermakna untuk menjalani hidup yang lebih selesa. Untuk itu, kerajaan bersetuju menaikkan kadar gaji minimum dari RM1,500 kepada RM1,700 sebulan. Dan akan berkuat kuasa mulai 1 Februari 2025. Penangguhan hanya diberikan membabitkan majikan yang mempunyai kurang daripada 5 pekerja bagi tempoh 6 bulan, iaitu berkuat kuasa 1 Ogos 2025. Kesuma juga akan menerbitkan garis panduan untuk rujukan pekerja. Jadi ini harus dibedakan. Gaji untuk juruteknik terlatih, lulusan TVET, mahasiswa, graduan universiti tidak boleh digunakan kadar 1,700. Mereka wajar diberi pertimbangan dan kita akan pantau syarikat-syarikat yang berjaya dan beruntungan besar yang tidak bersabah kalau mengekalkan gaji siswazah pada tahap yang rendah seperti mana sekarang. Dasar gaji progresif, ini ikhtiar kerajaan untuk mereformasi pasaran buruh, matlamat meningkatkan pendapatan pekerja. Dasar ini mula dilaksanakan secara rintis pada Jun lalu dan akan dikuasakan sepenuhnya pada tahun depan. Dasar gaji progresif diperuntukkan RM200 juta dan akan memanfaatkan 50,000 pekerja. IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat, ini ikhtiar menoktahkan kemiskinan tegak melalui peningkatan pendapatan rakyat. Melalui IPR Insan, umpamanya saudari Nur Maladiana yang merupakan OKU fizikal membantu suaminya berjaya meraih pendapatan keluarga hampir 2 kali ganda dan tahun depan
250 juta ringgit disediakan untuk meningkatkan penyertaan lebih ramai rakyat miskin Tegar termasuk OKU mengikuti program IPR bagi menambah pendapatan mereka. Perlindungan sosial memastikan rakyat terbanyak dilengkapkan dengan simpanan persaraan yang munsabah serta caruman insurans. Bagi menggalak lebih ramai pekerja tidak formal dan mereka tidak punya pendapatan tetap menabung untuk persaraan, insentif padanan air saraan KWSP ditingkatkan kepada 20% ketimbang 15%. Sekarang tertakluk pada had maksimum insentif padanan tahunan RM500 atau RM5,000 seumur hidup. Program air suri diteruskan. Ini ikhtiar Badan Tun Razak dulu. Secara insentif padanan melalui caruman kerajaan dan caruman secara aktif daripada pencarum. Skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri akan menanggung sehingga 70% caruman pekerja dengan peruntukan RM100 juta. Yang Dipertua, program insurans sosial, skim perlindungan tenang diteruskan dengan kerjasama Bank Negara, industri insurans. Manfaat sehingga 2 juta penerima STR telah mendapat manfaat. Menerima voucher RM30 untuk membiayai sebahagian daripada kos membeli produk perlindungan tenang yang menawarkan perlindungan akibat kematian, kemalangan diri dan risiko am, kebakaran dan banjir. KWSP sedang mengkaji semua skim bagi memperkukuh pendekatan pemindahan antara generasi, iaitu sebahagian simpanan KWSP dipindahkan terus ke akaun KWSP. Kerajaan bercadang melanjutkan pelepasan cukai pendapatan individu ke atas caruman dalam skim persaraan swasta dan bayaran premium annuity tertangguh sehingga tahun taksiran 2030. Semua pekerja tanpa mengira kewarganegaraan sesuai dengan piawaian antarabangsa harus diawas. Kerajaan bercadang mewajibkan semua pekerja bukan warga negara untuk mencarum KWSP. Ini dilaksanakan cara berfasa. Wajar merenung seketika bait-bait nukilan penyair W.S. Rendra, sajak anak muda. Jika ditelaah akan terjentik damir untuk mendamba perubahan dan mencerna reform agar pendidikan lebih bermutu dan mampu memberi pencerahan di samping serta mendamba pemikiran kritis. Bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan dasar keadilan di dalam pergaulan. Lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Di dalam kegagapan kita hanya bisa membeli dan memakai tanpa bisa mencipta. Petikkan W.S. Rendra. Maknanya pendidikan, ilmu untuk berfikir, untuk merenung, membentuk nilai dan akhlak dan menguasai ilmu dengan baik, dan ini tepat seperti mana dirumuskan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah menitipkan aku dengan sebaik-baik adab. Kementerian Pendidikan. Alright, itu dia sahabat semua, satu pencerahan dan juga pengumuman yang telah dibuat oleh Perdana Menteri kita. Ya, ini adalah manfaat terus ya untuk rakyat, kebanyakan ya, manfaat kepada rakyat, dan kita ucapkan terima kasih kepada kerajaan, kepada Perdana Menteri kita, khususnya dari segi kebajikan rakyat terus diutamakan, antaranya untuk mengurangkan bebanan ya, seperti sumbangan tunai rahmah. Ini dia sumbangan tunai rahmah sahabat semua yang kita boleh nampak ya, sumbangan tunai rahmah telah mengalami kenaikan yang begitu besar sekali ya, daripada jumlah sebelum ini yang diberikan kepada rakyat. Kalau kita lihat dalam
gambar raja yang saya berikan ini. Sumbangan tunai rahmah STR tahun 2025, kerajaan akan memberi peningkatan tertinggi bagi sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA, yaitu kepada 13 bilion berbanding 10 bilion pada tahun sebelumnya 2024. Jadi peningkatan, ya, dikatakan ini peningkatan peningkatan ini terusnya memberi manfaat kepada 9 juta penerima ataupun bersamaan 60% penduduk dewasa. Kadar maksimum yang diterima rumah juga meningkat, ya, isi rumah meningkat kepada Rp4.600 berbanding Rp3.700 pada 2024. Dan kadar penerima bujang juga dinaikkan Rp100 menjadi Rp600, sebelum ini Rp500 sebulan. Terbaik, sahabat-sahabat semua. Dan kalau kita lihat pendapatan inisiatif rakyat IPR, ya, daripada program Kementerian Ekonomi juga, kalau juga turut diberikan peningkatan 250 juta disediakan untuk meningkatkan penyertaan lebih ramai rakyat miskin tegar mengikut program inisiatif pendapatan rakyat. Terbaik. Dan satu lagi, bantuan tunai JKM. Bantuan tunai di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat kepada 2.9 bilion ketimbang 2.4 bilion. Dan tidak lupa juga kepada warga emas, sahabat semua. Kadar bantuan warga emas dinaikkan kepada 600, ya. Kalau sebelum ini hanya 500 sebulan. Dan juga peruntukan kebajikan warga emas ditingkatkan sehingga mencecah 1 bilion ringgit. Bukan saja warga emas, tapi bantuan OKU juga, ya, turut mendapat perhatian kerajaan, ya, dengan peruntukan OKU di JKM ditingkatkan kepada 1.3 bilion ketimbang 1.2 bilion. Maksudnya apa? Naik sebanyak 1 bilion ringgit. Dan untuk anak-anak muda juga, dan siapa yang berminat juga untuk memiliki lesen motor, ya, kerajaan masih meneruskan inisiatif pembayaran lesen motosikal ini. Dan kini seramai 15.000 orang anak muda kurang mampu menerima manfaat ini. Itu antara perkara-perkara kebajikan dan manfaat kepada rakyat di luar sana. Dan bukan itu saja, sahabat semua, ya, peruntukan ini juga turut memberikan keutamaan juga, ya, kalau kita lihat kepada golongan masyarakat orang asli. Masyarakat orang asli terus terbelah di bawah kebelanjawan madani, dengan peruntukan ditingkatkan hampir 380 juta ketimbang 333 tahun sebelumnya. Dan ini antara perkara yang dinanti-nantikan rakyat adalah berkaitan dengan gaji maksimum. Gaji minimum, ya, gaji minimum. Maafkan saya, gaji minimum. Kalau sebelum ini gaji minimum 1.500, tapi sekarang ini telah pun ditetapkan yang akan mula berkuat kuasa pada 1 Februari tahun 2025 daripada 1.500 kepada Rp1.700. Tahniah kita ucapkan kepada kerajaan yang sentiasa memikirkan rakyat, ya, khususnya. Dan peruntukan FEKRA, kalau kita lihat peruntukan FELDA, FEKRA dan RISDA, jadi dalam belanjawan ini juga meningkat, ya, sebanyak 2.6 bilion ringgit, ya, ketimbang 2.4 bilion sebelum ini. Ya, itu dia. Banyak lagi lah, ya, sebenarnya kalau kita kongsi, ya, untuk manfaat rakyat ini terlalu banyak yang dilakukan, ditingkatkan oleh kerajaan hari ini. Dan antaranya pesara kerajaan juga tidak terkecuali, ya, pesara Angkatan Tentera Malaysia. Jadi selaras dengan SSPA, penyelarasan pencen juga akan dilaksanakan secara berfasa berdasarkan penyelarasan peratusan ke atas gaji air pesara mengikut kumpulan masing-masing. Itu antara kenyataan. Dan payung rahmah, payung rahmah ni, ya, sejak kerajaan ini dimulakan sehinggalah hari ini masih diteruskan. Jadi peningkatan, ya, peruntukan daripada 200 juta kepada 300 juta ringgit. Dan untuk anak-anak pelajar juga rancangan makanan tambahan, ya, diberikan peningkatan dari 784 juta kepada 870 juta ringgit, meningkat, sahabat-sahabat semua. Jadi itu antara peruntukan ataupun manfaat, ya, rakyat kepada yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita.
antaranya istiar yang ditingkatkan dan sebagainya. Jadi apapun sahabat semua, tahniah kita ucapkan kepada kerajaan ini yang memang memikirkan ya kepentingan kebajikan rakyat, khususnya dengan memberikan penambahan-penambahan kepada bantuan-bantuan yang akan dikecapi oleh rakyat kebanyakan. Jadi terima kasih sahabat semua. Sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan ya berkaitan dengan bantuan-bantuan yang diumumkan sendiri oleh Perdana Menteri ini, Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Napa Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.